berkat matrik D20201094311. Tajuk bagi kumpulan kami adalah pengenalan kepada pendidikan falsafah, dasar dan pembangunan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan di antara falsafah, dasar dan sistem pendidikan dalam pengembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan ini merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu sebelum membentuk dasar. Menurut tokoh Abdul Fattah, falsafah pendidikan merupakan satu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal tentang pendidikan pengajaran yang patut dilakukan di sekolah atau di dalam bilik darjah. Antaranya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk falsafah pendidikan kebangsaan sebagai usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Falsafah pendidikan ini juga merupakan satu proses yang mempunyai dua hujung yang paling berkait, iaitu mendidik dan pendidik. Pendidik iaitu guru-guru mempunyai falsafah tersendiri dalam melaksanakan proses pendidikan untuk mencari kebenaran, kenyataan dan kebijaksanaan untuk disampaikan kepada pelajar dalam bilik darjah. Daripada falsafah yang dibentuk, maka barulah dasar digubal. Dasar pendidikan ini merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk tindakan. Menurut tokoh Crowler, dasar pendidikan adalah satu prinsip dan tindakan yang khusus berkait dengan isu-isu pendidikan yang diikuti atau seharusnya diikuti dan direka bentuk untuk mencapai matlamat yang ditetapkan dalam falsafah. Pelaksanaan sesuatu dasar pendidikan melibatkan aspek perundangan yang disahkan. Antara dasar-dasar yang digubal adalah dasar pinjaman buku teks, iaitu pemberian buku teks di bawah skim pinjaman buku teks kepada murid warga negara Malaysia di semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan di bawah KPM, sekolah menengah agama rakyat, sekolah rendah agama bersepadu atau sekolah rendah agama integrasi di bawah kerajaan negeri. Dasar ini digubal bagi memperkembangkan prasarana di sekolah dan memastikan tiada pelajar yang tercicir dalam proses pembelajaran supaya dapat mencapai matlamat ke arah mengubah pemikiran, keilmuan dan kemahiran dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi. Apabila suatu dasar sudah digubal, maka sistem didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut. Jadi, wujudlah sistem pendidikan yang mengandungi banyak subsistem atau komponen yang saling berinteraksi. Sistem pendidikan yang berjaya ialah apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Sistem pendidikan ini juga perlu sentiasa diberi perhatian dan ditambah baik mengikut perubahan era agar sentiasa dapat bergerak lancar ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dalam sistem pendidikan ini juga terdapat peringkat pendidikan iaitu daripada peringkat prasekolah, rendah, menengah dan lepas menengah. Pelaksanaan bagi peringkat prasekolah ini dia lebih menjurus kepada pembangunan modal insan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memberi keutamaan kepada pengalaman, pelibatan aktif, selamat dan menyeronokkan. Sistem bagi peringkat rendah pula, dia memfokuskan kepada kemahiran membaca, menulis, mengira dan menakul serta penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Seterusnya, bagi peringkat menengah pula, dia lebih menekankan program pembangunan insan bagi menghasilkan murid yang mengamalkan sikap positif dan berdaya saing dalam era yang lebih mencabar ini. Akhir sekali, bagi peringkat lepas menengah ini, sistem pendidikan dia mengikut institusi pilihan pelajar yang sudah tamat persekolahan mengikuti pendidikan menengah atas seperti program matrikulasi KPM tingkatan 6 dan Institut Pendidikan Guru IPG. Dalam sistem pendidikan ini, kita boleh melihat potensi pelajar diasah mengikut peringkat-peringkat persekolahan yang telah dibentuk oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan falsafah pendidikan kebangsaan dapat dicapai. Secara kesimpulannya, falsafah dasar dan sistem pendidikan ini dia dapat dilihat terdapat perbezaan dengan fungsi yang berbeza, namun hakikatnya pelaksanaannya adalah satu.
Ketiga-tiga saling berhubung kait ke arah pelaksanaan pendidikan yang sempurna dan mencapai matlamat yang dihasratkan, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi sampai di sini sahaja topik tentang hubung kait antara falsafah dasar dan sistem pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Zalina dan rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Saya ialah Nurmila Syahira binti Masri, ingin membentangkan tentang topik yang kedua, iaitu fungsi falsafah kepada perkembangan pendidikan. Di dalam topik ini, saya akan membincangkan atau membentangkan tentang fungsi falsafah terhadap perkembangan pendidikan. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu. Antara fungsi falsafah ialah menentukan matlamat dan hala tuju pendidikan. Falsafah bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang diidam-idamkan oleh sesebuah negara. Pada usia yang muda, kanak-kanak telah didedahkan kepada asas pembelajaran 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira. Institusi persekolahan telah dibina untuk membolehkan kanak-kanak di Malaysia untuk mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira bangsa, agama, kaum, status sosial, kedudukan dan sebagainya. Dengan adanya falsafah pendidikan ini, dia dapat melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selain itu, fungsi falsafah terhadap perkembangan pendidikan ialah melihat kebermaknaan hasil pendidikan. Kebermaknaan hasil pendidikan ini amatlah penting untuk melihat tujuan pendidikan yang mesti dicapai. Seperti mana yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan, tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang patuh dan percaya kepada Tuhan, masyarakat yang berilmu pengetahuan, masyarakat yang berketerampilan, masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang bertanggungjawab dan juga masyarakat yang mempunyai kesejahteraan diri untuk menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, dengan adanya falsafah pendidikan, maka dia dapat membentuk atau melahirkan masyarakat yang dicita-citakan oleh negara. Di samping itu, fungsi falsafah terhadap perkembangan pendidikan ialah melihat ketepatan makna pendidikan. Tujuan falsafah digunakan adalah untuk membezakan benda-benda lain dengan menggunakan cabang-cabang seperti metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan, maka ia dapat melahirkan atau membentuk masyarakat yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Cabang metafizik merupakan hubungan seseorang dengan Tuhan. Melalui cabang metafizik, seseorang dapat memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik. Jika dia selalu menginsafi atau mengingat Tuhan, maka setiap perkara atau pekerjaan yang dilakukannya akan menjadi lebih baik dan terurus. Selain itu, epistemologi pula merupakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Jika dia mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, maka dia dapat menyelesaikan masalah secara kritis dan dapat memberikan kebaikan kepada orang lain. Di samping itu, aksiologi pula merupakan nilai yang terdapat dalam diri seseorang. Nilai terdiri daripada akhlak, adab, etika dan sebagainya. Jika dia mempunyai nilai dalam diri, maka dia dapat mewujudkan hubungan sosial dengan orang lain, di samping dapat bekerjasama antara satu sama lain untuk melaksanakan
mengerjakan sesuatu tugasan dengan baik. Akhir sekali, logik merupakan pemikiran atau penyelesaian masalah. Seseorang akan berpandukan kepada pemikiran yang dimiliki olehnya untuk menyelesaikan masalah secara kritis, kreatif dan inovatif. Oleh itu, jika masyarakat mempunyai keempat-empat cabang ini dalam diri mereka, maka ia akan menjadikan sistem pendidikan negara kita tergolong dalam negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti tinggi dan mendapat pengiktirafan dunia. Salam sejahtera. Nama saya Jimmy Ho Chia Chin. Saya memegang kad metrik di 2020-1094-313. Pada hari ini, saya akan mengajar berkaitan dengan topik pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pembangunan insan dan negara. Pendidikan dan pembangunan insan serta negara tidak dapat dipisahkan kerana perlu berkembang seiring mengikut peredaran masa. Oleh itu, sistem pendidikan yang baik dapat mempengaruhi pembangunan insan dan negara ke arah yang lebih baik. Baiklah, pengaruh pendidikan yang pertama ialah pendidikan untuk semua. Kesan yang akan berlaku terhadap pembangunan ialah pembangunan wanita dan keluarga. Tahap literasi yang semakin tinggi dalam kalangan wanita menunjukkan hubungan yang signifikan. Sebagai contoh, penurunan kadar kelahiran, penurunan kadar kematian, peningkatan tahap penjagaan kesihatan, dan peningkatan kualiti keluarga. Selain itu, pengaruh pendidikan terhadap pendidikan kemahiran. Kesan terhadap pembangunan ialah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang seimbang akan membina rakyat ke arah pekerja kreatif berasaskan teknologi, telah berjaya meningkatkan produktiviti dalam pengeluaran hasil ekonomi. Sebagai contoh, pendidikan berasaskan TVET, iaitu Technical and Vocational Education and Training, telah meningkatkan kecekapan dan kemahiran bekerja dalam kalangan rakyat. Di samping itu, pengaruh pendidikan terhadap pendidikan berterusan. Kesan terhadap pembangunan ialah pembangunan sosial. Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara menerusi kesedaran dan penglibatan dalam memupuk perpaduan, keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonian. Pengaruh pendidikan yang keempat ialah pendidikan percuma. Kesan terhadap pembangunan ialah pembangunan demokrasi. Pendidikan telah memberi hak yang adil kepada semua rakyat untuk menyokong kualiti kehidupan dan hak bersuara. Pengaruh pendidikan yang kelima ialah pendidikan agama. Kesan yang akan berlaku terhadap pembangunan ialah pembangunan agama. Literasi agama telah meningkatkan kesedaran masyarakat untuk hidup mengikut ajaran agama dan berakhlak mulia. Pengaruh pendidikan yang keenam ialah pendidikan sukan. Kesan terhadap pembangunan yang akan berlaku ialah pembangunan sukan. Pendidikan dalam aktiviti jasmani dan sukan pada peringkat sekolah telah memupuk minat dan penglibatan dalam sukan pada peringkat sekolah dan kebangsaan, serta mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa. Pengaruh pendidikan yang ketujuh ialah pendidikan sejarah dan civic. Kesan terhadap pembangunan ialah pembangunan nilai patriotik dan kewarganegaraan. Pendidikan sejarah perlu diwajibkan di setiap peringkat sekolah supaya
nilai patriotik dapat dipupuk dalam kalangan rakyat yang berbeza latar belakang untuk memartabatkan bangsa dan mendaulatkan negara. Pengaruh pendidikan yang terakhir ialah pendidikan STEM. Kesan terhadap pembangunan ialah pembangunan sains dan teknologi. Pendidikan STEM memainkan peranan yang positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktiviti, pengurangan ketidakseimbangan pendapatan, dan meningkatkan penggunaan inovasi teknologi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Zalina dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Hajar Zulaika binti Zulkifli dan nombor matrik saya ialah D20201094-314. Saya akan menerangkan impak pembangunan negara terhadap kemajuan pendidikan. Terdapat 3 impak. Impak yang pertama ialah peningkatan perpaduan kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh rakyat majmuk. Pendidikan yang terdapat di Malaysia memberi impak yang ketara dan jelas dalam peningkatan perpaduan kaum. Sesungguhnya, sistem pendidikan yang wujud pada hari ini telah banyak membantu merealisasikan cita-cita negara untuk menyatupadukan kaum dan juga untuk meningkatkan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Perpaduan kaum yang terbina ini seterusnya membawa kepada keberkesanan dalam sistem pentadbiran negara. Kelancaran sistem pentadbiran inilah yang kemudiannya membawa kepada pembangunan negara. Melalui pendidikan, rakyat yang terlahir sebagai generasi yang kaya dengan ilmu membolehkan mereka berfikir dengan baik mengenai pentingnya perpaduan antara satu sama lain yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Perpaduan ini juga sekaligus dapat menaikkan nama negara iaitu Malaysia ke peringkat global, malah dicontohi oleh negara lain kerana perpaduannya yang mantap dan ini semua bermula dengan adanya peluang mendapat pendidikan sejak dari awal. Impak yang kedua ialah lahirnya golongan tenaga kerja profesional. Bidang pendidikan mampu melahirkan tenaga kerja profesional dalam pelbagai sektor yang dapat membantu membangunkan negara. Misi menjadi negara maju mampu direalisasikan dengan lahirnya pekerja mahir dalam setiap bidang yang dikehendaki, terutamanya untuk program-program pembangunan. Dengan adanya tenaga kerja mahir sendiri, tidak perlulah kita mengharapkan kepakaran dari negara luar. Sudah pasti kita tidak mahu pembangunan yang dirancang ini semata-mata hanya menampilkan peluang pekerjaan kepada warga asing yang sentiasa mengintai peluang yang ada. Penubuhan pelbagai institusi pengajian yang dibina di negara kita dapat membuahkan hasil dengan lahirnya graduan yang berdaya saing serta mampu memberi sumbangan dan idea bernas dalam menaikkan ekonomi negara melalui inovasi yang dapat menguntungkan negara sekaligus dapat menyumbang kepada pembangunan negara yang lebih mapan. Sebagai contoh, Revolusi Perindustrian 4.0 telah membuka mata masyarakat untuk sama-sama bergerak ke hadapan dengan pelbagai inovasi dan juga penambahbaikan dari segi teknologi yang mampu membuka mata negara luar. Pendidikan inilah yang mengasah kemahiran dan kreativiti individu untuk tampil dengan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri maupun masyarakat, dan tidak lupa juga semua ini akan beralih kepada pembangunan negara. Seterusnya, impak yang ketiga ialah dapat melahirkan pemimpin yang berkaliber. Pendidikan turut memberi impak dalam melahirkan pemimpin yang berwibawa, berdedikasi dan yang paling penting sekali berpengetahuan tinggi. Tidak dapat kita bayangkan sekiranya seseorang tanpa ilmu pengetahuan menerajui kepimpinan negara. Sudah pasti sistem pentadbiran negara akan menjadi kucak-kacir, kan? Natijahnya pembangunan Malaysia akan terbantu.
Sebaliknya, jika pemimpin negara adalah seorang yang berilmu, beliau akan mampu menyumbangkan tenaga serta idea-idea yang bernas dalam membangunkan negara. Maka jelaslah di sini bahawa pendidikan memberi impak yang besar bagi pucuk pimpinan sesebuah negara. Tanpa ilmu, kita akan tersesat, lebih-lebih lagi dalam memimpin negara. Pucuk pimpinan yang berilmu dapat menentukan hala tuju sesebuah negara dan menentukan arah pembangunan negara yang menjamin masa hadapan kepada negara dan juga kepada rakyat. Pendidikan yang menjadikan pemimpin berilmu memberikan kelebihan kepada dirinya sendiri kerana sebagai rakyat, kita akan berasa lebih yakin akan keputusan dan masa depan negara yang lebih cerah. Sekian itu sahaja daripada saya.